Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, yang pertamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah dapat sama-sama kita laksanakan pengajian pada petang ini seperti biasa pada hari Sabtu. Anjuran daripada Ma'had Tahfiz Al-Imam Asy-Syafi'i yang dipimpin oleh Fadil panggung kita Syekh Zuhair Abdullah. Saya ucapkan kepada beliau ahlan wa sahlan, dan juga kepada seluruh warga Matis dan seluruh pendengar yang sama-sama ikuti pengajian bagi kitab Is'a At-Tariq Al-Munir fi syarhi qasidati Isma' wa la taghtarir yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Ma'ul Ainain rahimahullahu ta'ala. Pada minggu yang lalu kita dah bincang pada bait yang kedua ataupun rangkap yang kedua, iaitu berkenaan dengan zuhud. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Waz-zuhdi wat-tasdiqi waz-zuhdi was-sidqi wat-tasdiqi was-sahari wal-khawfi wal-ju'i ma'ya'sin 'anit tama'i. Maksudnya, dan jalan menuju kepada Allah Ta'ala itu adalah antaranya zuhud yang pertama. Ini kita dah bincang dan bicarakan pada minggu yang lalu. Kemudian yang kedua, as-sidqi, yakni benar pada ucapan. Yang dimaksudkan dengan as-sidq di dalam ucapan Al-Imam Ma'ul Ainain rahimahullah, as-sidqu diddul kadhib. Benar lawannya adalah tipu. Dan ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menyebutkan bahawa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Sesungguhnya as-sidqa, benar itu yahdi ilal bir. Benar akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ila al-jannah. Dan kebaikan akan membawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqa. Dan sesungguhnya seorang lelaki yang sentiasa melaksanakan dengan yang benar pada ucapannya, pada amalnya, pada segala tindak tanduk dan tingkah lakunya, hatta yakuna siddiqa, sehingga dia akan dicatat di kalangan siddiq. Yang nanti kita akan syarah apa makna siddiq. Yang mencapai kepada martabat siddiq ini bukan calang-calang orang, di mana yang disebutkan kepada Sayyidina Al-Imam Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sebagai Siddiqul Akbar. Dan gelaran Siddiq tadi adalah gelaran yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nak mencapai kepada peringkat tersebut memerlukan kepada melalui beberapa tahap yang akan kita sebutkan nanti. Jadi Nabi kata apa? Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Tamam? Maknanya apa dia? Nak sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau perlu melalui jalan benar. Karena apa? Karena iman bermula dengan at-tasdiq, daripada perkataan sidq. Jadi iman juga termasuk tasdiq, yakni membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, yang nanti akan masuk pada perbahasan yang kedua, at-tasdiq. Nah, waktu dimulakan dengan sidqu dulu, kemudian baru tasdiq.
Karena sidq berkait dengan diri seseorang tersebut, yakni dia benar pada diri dia. Sebelum mencapai kepada tasdiq, iaitu membenarkan kepada yang lain, iaitu Allah Subhanahu wa taala dan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rukun iman yang kita sedia maklum. Sebelum sampai kepada peringkat tersebut, perlu bagi seorang tadi mempunyai sifat sidq terlebih dahulu pada dirinya sendiri. Sidq pada perbuatannya, sidqun pada i'tiqadnya. Dan semua tadi kita akan bincangkan insyaallah. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya benar itu akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan akan membawa kepada syurga Allah Ta'ala. Dan tidaklah sesungguhnya seorang lelaki tersebut yang mana dia selalu melaksanakan dengan benar. Innar rajula la yasduqu. Yasduq fi'il mudhari'. Maknanya sentiasa dalam keadaan yang benar. Sentiasa beramal dengan kebenaran. La yasduqu hatta yuktaba indallah atau hatta yakuna siddiqa, sehingga dia akan dicatatkan dan dipanggil sebagai siddiq. Dan kemudian Nabi bagi tahu pula lawan bagi sidq adalah kadzib. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Penipu itu akan membawa tipuan akan membawa kepada kerosakan dan juga kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilal nar. Manakala kejahatan akan membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan seorang yang menipu, sering menipu, sehingga disebut dalam hadis ini innar rajula la yakdzibu. Maksudnya sentiasa menipu, selalu menipu. Maka ini akan dicatat, sehinggalah dicatat di sisi Allah bahawa dia adalah penipu. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Hadirin semua, dalam hadis yang kita baca ni, jelas menunjukkan bahawa orang Melayu kita juga ada kefahaman daripada hadis ini, di mana yang mereka sebut, kata siakap senohong lama ikan duri, cakap bohong lama-lama jadi pencuri. Mana daripada pembohong tiba-tiba jadi pencuri? Karena wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kadhib membawa kepada kejahatan. Atau orang Melayu ni bila tengok balik dengan pantunnya, dengan satira yang mereka gunakan tadi, maksudnya ada kaitan dengan hadis Nabi SAW. Maksudnya masyarakat yang terdidik dengan ilmu, masyarakat yang terdidik dengan amal, sehingga mereka mampu untuk berikan kefahaman kepada masyarakat. Sampai sekarang digunakan pantun tersebut. Siakap senohong lama ikan duri, cakap bohong lama-lama jadi pencuri. Daripada mana? Daripada hadis. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Memang. Dan kelebihan benar as-sidqu ni cukup dengan bila mana siddiq adalah mustaq daripada sidq. Siddiq, perkataan siddiq yang digelarkan kepada orang-orang yang benar, ini adalah ambilan daripada perkataan sidqun. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahawa sidq ini suatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan pujian terhadap sifat sidqun ini di dalam Al-Quranul Karim kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Gelaran kepada Nabi Ibrahim apa dia? Innahu kana siddiqan nabiyya. Nabi Ibrahim siddiq. Yang kedua Nabi Ismail, Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam, wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sadiqal wa'di. Nabi Ibrahim digelar dengan siddiq. Nabi Allah Ismail digelar dengan sadiqal qaul, sadiqal wa'di. Yang membenarkan, yang menjaga dengan perjanjian yang telah dia janjikan. Jadi perkataan sidqun ini adalah benda yang besar, sehingga kan digelarkan kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam dengan gelaran tersebut. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, arba'un man kunna fihi faqad rabiha. Ada 4 perkara yang kalau kita ada, seorang tadi ada 4 perkara ni, maka dia telah beruntung. Apa dia? Yang pertama as-sidqu. Yang kedua al-haya, malu. Yang ketiga husnul khuluq, baik akhlaknya. Yang keempat asyukru, syukur. 4 benda ni
Kalau seorang ni ada, maka dia telah beruntung. Sidqu, al-haya, husnul khuluq, asyukru. Sebab tu masalah yang berlaku sekarang dalam umat, ada orang yang suka menipu dan sebagainya kerana tidak mempunyai sifat yang ada pada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Para pendakwah contohnya, kalau ingin berdakwah kepada umat, kena ada dulu sifat yang pertama, sidq. Karena para ulama, para dai ila Allah Subhanahu wa taala, mereka sebenarnya adalah pewarisnya Nabi alaihi wassalatu wassalam. Walaupun tidak dalam semua keadaan, kurang-kurangnya mereka mewarisi Nabi pada sudut menyampaikan dakwah kepada umat. Jadi apa sifat yang mereka patut warisi daripada para anbiya alaihi wassalatu wassalam? Sidq. Sifat benar dulu yang perlu ada dalam hati dan juga jiwa seorang yang nak menyampaikan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sendiri tidak ada sidqun, bagaimana nak sampaikan seorang tadi kepada Allah? Takkan mungkin. Lepas tu Nabi mengatakan dalam hadis, al-ulama warasatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, walakin warasul ilm. Man akhazahu faqad akhaza bihadzin wafir. Jadi para ulama pewarisnya Nabi. Nak mewarisi Nabi melalui ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu dan mewarisi para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka akan dianugerahkan oleh Allah dengan as-sidq. As-sidq ni anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya semata-mata daripada kita punya usaha semata-mata. Tak. Mesti ada kaitan dengan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Lepas tu kata al-Imam, sebahagian al-Imam Bishrul Hafi rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahawa man amala Allah bis-sidqi stauhasha minan nas. Siapa yang beramal dan juga bermuamalah dengan Allah dengan benar, stauhasha minan nas, maka dia akan menjauh daripada manusia, karena akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hatinya tidak akan terpaut dengan manusia. Artinya tak akan berpegang dengan manusia. Sebaliknya dia akan serah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Sebagian ulama mengatakan ajma'al fuqaha wal ulama ala thalasi khisalin annaha idza sahhat fa fiha an-najat. Ijma' fuqaha dan ulama bahawa siapa yang ada 3 sifat, maka akan benar padanya dan akan mendapatkan kejayaan. Wala yatimmu ba'daha illa bi ba'din. Dan tidak akan menyempurnakan sebahagiannya melainkan dengan sebahagian yang lain. Apa dia? Yang pertama, al-Islamul qalis anil bid'ati wal hawa. Islam yang suci daripada bid'ah dan hawa. Suci daripada campuran sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Maksud tidak ada asal dalam agama. Iaitu seperti perpecahan yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW. Menuduh bid'ah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itu bid'ah yang paling besar sebenarnya. Perkara yang tidak bid'ah dituduh bid'ah, itu bid'ah yang paling besar. Yang dianggap oleh mereka bahawa ini adalah pejuang sunnah, akhirnya mereka pejuang bid'ah. Karena mereka memperjuangkan bid'ah kepada umat. Iaitu memecah belahkan di antara umat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada 3 sifat ini, kata ulama, maka padanya terdapat kejayaan, iaitu apa dia? Al-Islam al-qalis anil bid'ati wal hawa. Yang kedua apa dia? As-sidqu lillahi ta'ala fil a'mal. Ini benar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap gerak-geri amalannya. Yang ketiga, tibul mat'ami, iaitu memperbaiki cara makannya. Makanan yang dia makan, yang masuk ke dalam badannya, dipilih dengan cara yang terbaik. Kalau ada 3 perkara ini, insya-Allah seorang tadi akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Dan salah satunya apa dia? As-sidqu lillahi ta'ala fil a'mal. Yani benar pada amalnya. Dan lafaz benar ini, kalau kita perhati balik, suatu yang sangat luar biasa. Karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Minal mu'minin rijalun. Di antara golongan mukminin ini ada golongan pemuda-pemuda ataupun tokoh-tokoh. Rijal ini kita terjemah dengan tokoh. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih.
yang membenarkan dengan apa yang telah mereka ambil janji mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba perasan tengok dalam hadis, dalam perkataan ni. Al-Imam Hakim Tirmizi rahimahullahu ta'ala kata apa? Imam Hakim Tirmizi mengatakan bahawa khassallah al-insa min bainil hayawan. Allah Ta'ala telah mengkhususkan manusia daripada jenis-jenis haiwan. Karena manusia hayawanun natiq. Maksud min jinsil hayawan. Jadi manusia daripada jenis hayawan. Karena manusia ta'rif daripada al-insan hayawanun natiq. Jadi pada banyak-banyak jenis hayawan, haiwan sahil seperti kuda, seperti lembu, seperti rebau dan sebagainya, binatang-binatang yang ada ni, dia khususkan manusia pada jenis hayawan tadi dengan natiq. Dipilih oleh Allah Ta'ala dengan manusia sebagai makhluk yang paling mulia yang Allah Ta'ala jadikan. Khassallahu al-insa min bainil hayawan. Kemudian thumma qassal mu'minina min bainil ins. Kemudian Allah Ta'ala pilih pula mukminin di kalangan ins. Karena manusia ada banyak golongan. Ada manusia yang Islam, mukmin, ada yang kufur. Tapi Allah Ta'ala khususkan lagi golongan mukminin. Dan thumma qassa ar-rijal minal mu'minin faqala rijalun sadaqu. Tamam? Nampak tak sini? Dalam ayat tadi pada minal mu'minin rijalun. Daripada golongan mukminin ni ada tokoh-tokohnya yang dipilih oleh Allah. Jadi Imam Hakim Tirmizi, bukan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi pengarang kitab hadis. Ini Hakim Tirmizi, pengarang kitab tasawuf. Dia imam besar dalam ilmu tasawuf. Maqamnya juga di Tirmiz. Imam Hakim Tirmizi kata apa? Dalam banyak kelompok hayawan, manusia dipilih sebagai yang terbaik. Dalam kelompok manusia pula yang terbaik ini Allah Ta'ala pilih mukminin yang terbaik. Dan dalam golongan mukminin ada lagi kelompok yang telah diasingkan, yang disebut dengan mereka dengan martabat yang khusus sebagai rijalun sadaqu, dengan sifat sadaqu. So karena itu sifat sidq, ini sifat yang besar. Karena itu kata Al-Imam Hakim Tirmizi, fa haqiqatur rujuliyah as-sidq. Hakikat kelelakian, ketokohan adalah apa? Sidq. Wa man lam yadkhul fi mayadin as-sidqi faqad kharaja min haddir rujuliyah. Siapa yang keluar daripada medan sidq, daripada lingkungan kebenaran, maka dia telah terkeluar daripada lingkungan ketokohan. Dia tak layak digelar sebagai rajul. Tak layak digelar sebagai pemuda, tak layak digelar sebagai seorang yang gagah. Tak boleh. Jadi rijal di sini bukan hanya lelaki saja, perempuan termasuk sekali. Faham? Lepas tu saya terjemahkan dengan tokoh, ketokohan. Faham? Jadi fa haqiqatur rajuliyah atau rujuliyah as-sidq. Nabi sebut dalam Quran, Allah Taala kata minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Jadi ini kena faham elok-elok. Maksudnya orang-orang yang diberikan oleh Allah dengan sifat sidqun tadi, mereka ni hakikatnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam Ma'ul Ainain kata apa lagi? Kata beliau, lafaz as-sidqu ini diguna pada 6 makna. Ada 6 maksud pada lafaz sidq. Yang pertama pada sidqu fil qaul, benar pada ucapan. Yang kedua, sidqu fil niyyati wal iradah, benar pada niat dan juga keinginan, kehendak. Yang ketiga, sidqu fil azmi, benar pada azam. Tamam? Apa beza niat dengan azam? Niat muqtarin bil amal, niat beserta dengan amal. Manakala azam lam yakhtarin bil amal atau la yakhtarin bil amal, tidak berserta dengan amal. Kita berniat kata saya ni cadang macam esok ni rasa nak kena pergi semayang di masjid ni 5 waktu ni. Esok. Maka tu dipanggil azam. Tak buat lagi. Kalau niat, dia bergerak dah terus waktu tu nak pergi semayang. Waktu tu niat. Karena dia mukhtarin bil amal. Berserta dengan amal tadi, maka dia dipanggil niat. Karena tu dalam puasa, dipanggil niat juga. Niat puasa. Walaupun kita tak puasa lagi, waktu kita niat tu.
Sebenarnya dia azam, tapi mengambil tempat niat pada syarak. Sikapnya waktu kita niat pada waktu malam tu bukan niat tu. Kita berazam untuk puasa pada esok. Tapi dia mengambil tempat niat. Kenapa? Karena kuatnya gabungan dia. Dan mustahil untuk hadirkan niat ketika sambil masa matahari tengah nak naik, teruk. Syarak tidak taklif kita dengan benda teruk. Nah. Jadi maka kita dibenarkan untuk menghadirkan niat kita pada waktu malam. Sebelum terbit fajar. Kalau tidak pakai tak puasa habis. Jadi sidqu fil niyah, sidqu fil qaul yang pertama. Yang kedua sidqu fil niyah wal iradah. Benar pada niat dan juga keinginan. Yang ketiga sidqu fil azmi. Benar pada azam. Yang keempat apa dia? Sidqu fil wafa bil azmi. Benar pada membenarkan apa yang telah dia azamkan. Yakni melaksanakan azam dia. Kemudian yang kelima, as-sidqu fil amal. Membenarkan pada amal. Yang keenam, sidqu fi tahqiqi maqamatid dini kulliha. Yaitu benar pada melaksanakan dan juga membenarkan segala maqamatid din. Seluruh maqam dalam agama ini. Apa sahaja? Maqamuz zakah, maqamus salah, maqamu asyukur, maqam apa lagi? Maqamur ridha. Adalah maqam-maqam yang telah disusun oleh para ulama sufi dalam kitab-kitab mereka, membenarkan pada seluruh maqamat tersebut. Maka barulah layak orang tersebut digelarkan dengan siddiq. Cuba tengok. Ini yang saya nak terang tadi. Nak gelar siddiq ni kan senang. Ini disebut oleh Syekh Ma'ul Ainain. Dia kata faman ittasafa bisidqi fi jami'i dhalika fahuwa siddiqun. Sesiapa yang melaksanakan dan bersifat dengan seluruh 6 sifat ini, barulah dia digelarkan sebagai siddiq. Allah. Jadi baru kita faham hadis Nabi bila Nabi kata apa? Satu hari Nabi tanya dalam Masjid Nabawi. Nabi kata, ada siapa-siapa yang pada hari ini menunaikan solat pada waktu malam? Contohlah kan. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, saya dah buat benar. Siapa yang sedekah pada hari ini? Saya dah buat. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang buat begini-begini? Sayyidina Abu Bakar kata, saya dah buat. Semua yang Nabi sebut, semua dia buat. Apa yang tak buat, semua dia buat. Maka Nabi kata apa pada waktu sebut? Nabi kata, kalau nak tengok ahli syurga ni orang. Sayyidina Abu Bakar ni tidak ada jalan yang tidak dilakukan, melainkan semua dia buat. Maknanya apa dia? Dia telah melaksanakan keseluruhan daripada apa yang telah disebutkan dalam kitab yang ditulis balik oleh para ulama. Sidqun fil qaul, sidqun fil niyyati wal iradah, sidqun fil azmi, sidqun fil wafa' bil azmi. Kemudian sidqun fil amal, dengan sidqun fi tahqiqi maqamatid dini kulliha. Senang. Nak laksanakan semua ni, baru digelar siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar bukan siddiq saja, siddiqul akbar. Siddiqul akbar. So ketika dilihat kepada hati umat ini, semuanya dilihat, tidak ada hati yang paling benar di kalangan umat Nabi Muhammad SAW melainkan Sayyidina Abu Bakar. Selain pada para anbiya alaihi wassalatu wassalam, selain pada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang paling benar, yang paling bening, yang paling suci, yang paling bersih, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu beliau yang paling layak untuk menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang paling layak melainkan beliau. Karena sebab dialah. Karena itu kalau Nabi SAW ketika mana Nabi nak ganti jadi imam kepada umat, Nabi akan pilih orang yang paling bersih hatinya pada waktu tersebut. Yang boleh ganti Nabi siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Ada orang lain yang boleh ganti pada waktu tersebut. Bersih hati Sayyidina Umar radhiyallahu anhu luar biasa. Sehingga beliau boleh melihat ma wara' al-akwan. Sayyidina Umar termasuk muhaddatsin ini orang yang boleh mengetahui perkara yang akan datang.
Nabi kata ada di antara umatku ni minal muhaddatsin. Yani orang yang boleh tahu benda yang akan datang. Dan antaranya siapa? Umar. Sayyidina Umar antara orang yang mengetahui perkara yang akan datang. Orang yang boleh tahu benda macam ni maksud dia apa dia? Hatinya juga luar biasa. Ini yang kita syarah dulu, nahnu qulubuna kazzujaj. Nah, hati para awliya ni seperti kaca. Jelas nampak tembus. Nah, sampai disebut oleh Syekh Muhammad Said dalam kitab Tafsir Nurul Ihsan apa dia? Sehingga tertancap rupa alam ini ke dalam hati mereka. Bahasa masyayikh ni, ya Allah. Tertancap rupa alam dalam hati mereka. Apa maksud dia? Qulubuna kazzujaj. Sampai apa yang nampak dalam hati mereka ni macam mereka nampak depan kepala mata mereka. Lebih daripada tu lagi. Sebab tu yang dalam hati kita pun mereka nampak. Ya. Doktor kalau belah badan, orang yang sakit jantung dan sebagainya, dia belah, dia nampak jantung je. Duk hatu je. Aulia nampak yang ma wara' zalik. Apa yang ada dalam hati. Saunabari dipanggil apa dia, qalbun saunabari, yang halus, yang tak diketahui sirnya melainkan oleh rijalullah, orang-orang yang diberikan oleh Allah Taala dengan ilmu dan bening hati mereka. Nah, antaranya siapa? Para a'immah ini. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Semua ada sifat tu. Nah, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas bin Malik waktu datang bertemu dengan beliau, tengok perempuan tengah jalan, terperhati sikit saja, mai jumpa dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman kata apa? Saya tengok pada mata kamu ada asar zina, ada kesan zina. Dia kata ada wahyu lagi turunkan selepas wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata la. Walakin ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Tapi jaga kamu dengan firasatnya seorang mukmin, kerana mereka melihat dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa dia? Melihat dengan mata hatinya. Sampai nampak kesan. Lepas tu ada aulia yang bila nak makan saja, disebabkan kerana sidqun fil qaul, sidqun fin niyah wal iradah, maka makanan tadi pun tidak akan boleh bagi untuk menyebabkan dia jadi tertipu. Makanan pun terpaksa jadi benar pada waktu itu. Faham? Makanan yang tertipu dengan tertutup dengan tipuan tadi ni terpaksa jadi benar balik kerana bermuamalah dengan yang benar. Lepas tu kau dengar Syekh Abdul Qadir Isa radhiyallahu anhu, Syekh kepada Syekh Yusuf Bakhur hafizahullah. Karena dalam satu riwayat katanya manaqib beliau, antara dia punya karamat dia pernah dijemput makan di satu rumah. Tuan rumah tadi rupanya meniaga benda tak elok. Tapi dia bercampur, perniagaan dia bercampur. Dan dia bawa dia jamu kat Syekh. Syekh bawa masuk sikit makanan dalam mulut. Tapi tak boleh nak telan. Telan tak boleh. Muntah. Lepas muntah tadi, Syekh panggil dia. Kamu jamu aku makanan haram? Dia kata. Kerana Syekh tahu kata haram. Tak boleh nak telan. Itu ada awliya Allah Ta'ala yang memang tak akan boleh telan makanan, kalau kata makanan tadi padanya terdapat syubhat. Antaranya Al-Imam Bishrul Hafi radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya beliau tak akan boleh telan makanan yang kalau dalam makanan tadi ada syubhat. Bukan sakat makan, telan pun tak boleh. Kita hentam. Sakat boleh hentam. Lagi mana tak kena penyakit, tak ada masalah. Ya awliya Allah Ta'ala nak makan bola mulut saja pun dah tahu dah kata makanan ni ada benda yang tak elok. Nah. Macam tu lah. Ajib. Kenapa jadi macam tu? Itu mereka punya ibadah dah melangkaui kepada had yang biasa kita lakukan. Nak buat macam mana? Kena tengok kitab ni. Yang Syekh sebut dalam kitab ni, Sayyidi Ma'ul Ainain sebut dalam kitab ni, ikut kepada peringkat tersebut. Kalau satu persatu kita ikut, kita akan dapat seperti mereka dapatkan. Itu ni tujuan ilmu tasawuf. Kita mengaji ilmu tasawuf bukan hanya sekadar untuk dengar cerita. Dan nak bagi dengar kata, oh sonok nak dengar maqam-maqam ni. Ada wara', ada sidqun, ada tasdiq, ada sahar, ada ya'sun 'anit tama'. Nah. Jadi sonok noh. Bukan tu ya. Tak. Tahu takwa. Tak. Buat apa kumpul banyak-banyak pedang tapi tak guna di medan dia. Mengaji silat ni sampai 7 silat. Gayung petani,
Gayung Nusantara, gayung saja ada berapa gayung. Ya. Lagi apa dia lagi? Silat hijrah. Ha. Ustaz Zaki. Silat selendang merah. Ha. Silat cekak Hanafi. Ya. Cekak apa ni Maliki. Cekak musang tu baju. Cekak musang. Silat apa tak mengaji? Semua mengaji. Mai dekat bila nak perang, duduk belakang sekali. Jadi. Nak. Silat ni sampai dah bengkung dah. Tak larat nak pakai bengkung. Penuh bengkung ni. Sampai tak tahu nak buka mana dah bengkung. Tapi mai time perang, nah, lari. Tak jadi. Nampak musuh mai kat depan, minta maaf. Tak maaf no. Dah, tu bagus. Ya. Maksudnya dia tak mau tunjuk lagi mana orang tak buat benda yang tak elok kat dia. Ni kalau ada perang dalam perang musuh, maksud perang fisabil. Perang fisabilillah, tak berani nak angkat pedang dia. Lari pula daripada peperangan. Apa mengaji banyak-banyak benda tersebut. Macam tu juga kita dalam tasawuf. Mengaji tasawuf, baca berkenaan dengan warak, baca berkenaan dengan sidqun. Tahu dah apa ta'rif sidqun, apa ta'rif warak. Tapi kalau kita tak laksanakan perkara tersebut, maka tak ada guna dia. Tapi sekurang-kurangnya mengaji. Karena awal bagi pengetahuan dan juga awal bagi amal tadi adalah benar pada ilmu kita nanti. Itu yang dulu. Sebab tu kata Syekh, dia mulakan dulu dengan apa? Sidqu fil qaul. Bagi betul pada ucapan dulu. Kemudian baru sidqu fil niyah. Bila kita nak ucapan tadi, barulah betulkan pada niat kita dan iradah kita. Kemudian sidqu fil azmi. Sidqu fil wafa bil azmi. Sidqu fil amal. Amal baru. Selepas tu baru amal. Kemudian sidqu fi tahqiqi maqamatid din kulliha. Boleh yang itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang benar. Yang digelar sebagai siddiq. Yang kita tak akan mampu, sampai kesudahlah tak akan mampu untuk menandingi dan mengambil tempatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kurang-kurangnya bila kita baca sifat ini, kita akan tahu betapa tingginya kedudukan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dan yang tinggi di kalangan para sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidus Siddiqin adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita baca yang ni pun, kita dah boleh tahu dah kedudukan Nabi macam mana. Sadiqul wa'dil amin. Sadiqul wa'dil amin. Lepas tu sifat Nabi yang penuh dengan sidqun. Dan Nabi-Nabi mesti bersifat dengan sidqun. Bila kita membaca kitab fiqh, kitab tauhid, sampai saja bab berkenaan dengan sifat-sifat para anbiya, apa dia? Sidqu. Maka faham yang sidqu tadi ni, kita kata maksud dia benar pada ucapan dia. Maksudnya menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Tidak akan menyampaikan dengan penipuan. Setakat tu adalah kalau kita faham. Tapi kalau kita faham yang ini, sidqu fil qaul, sidqu fil niyah wal iradah, sidqu fil azmi, sidqu fi wafa bil azmi, sidqu fil amal, sidqu fi tahqiqi maqamatid din kulliha. 6 sifat tadi ni kalau ada dan kita tahu semua tadi, maka kita akan yakin dalam hati kita dengan kuat bahawa apa? Bahawa para anbiya alaihi wassalatu wassalam ini adalah kelompok yang paling agung, yang tidak ada orang yang boleh menandingi mereka pada benarnya mereka tadi. Karena hanya pada ucapan saja, pada segenap sudut. Segenap sudut. Jadi kita nak kata apa? Subhanallah. Maha suci Allah Ta'ala yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dan alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala utuskan kepada kita dengan Sayyidul Anbiya, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kata Al-Imam Ahmad bin Qadrawayh radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, man ahabba an yakuna Allah Ta'ala ma'ahu ala kulli halin falyalzami sidqa fa inna Allah Ta'ala ma'as sadiqin. Kalau kamu nak Allah Ta'ala bersama dengan kamu sentiasa, maka hendaklah kamu melazimi kebenaran. Falyalzam as-sidqa fa inna Allah Ta'ala ma'as sadiqin. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersama dengan orang-orang yang benar. Itu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memuji orang-orang yang benar, dan kemudian disebut oleh Al-Imam Ma'ul Ainain, perlu untuk kita benar ni pada 2 keadaan. Jangan hanya benar pada waktu i'lan, depan orang ramai kita cakap benar, tapi di belakang orang kita tidak benar dengan apa yang kita laksanakan.
sifat benar ni kalau ada pada semua orang, insya-Allah akan jadi aman dunia ni. Pekerja akan jadi baik. Pelajar akan jadi tulus dalam pengajian dia. Guru akan ikhlas ketika mengajar. Nah, orang kaya akan jadi ikhlas dengan derma dan juga dengan sumbangan yang dia berikan. Orang miskin ikhlas mendoakan orang yang kaya tadi dengan kebaikan. Anak akan jadi benar dengan kasih sayang daripada ibu ayahnya. Ibu dan ayah benar pada kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Benar. Sidqun saja. Sidqun kerana dia berkait dengan diri masing-masing, peribadi masing-masing. Nah, maka kalau kita faham berkenaan dengan perkara tersebut, maka kata para ulama, idhis sirru wal i'lanu fil mu'min istawa faqad azza fid daraini wastawjabis sana. Nah, kalaulah pada diam dan juga pada i'lannya, yakni pada diam dan pada terang-terangan seorang mukmin tadi sama keadaannya pada benar, maka faqad azza fid dini wastawjabis sana, maka dia telah mendapatkan kemuliaan dalam agama dan wajib baginya mendapatkan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Fa in qala fal i'lana sirran fama lahu ala sa'yihi fadlun siwal kaddi wal ana. Tapi kalau kata dia berkhilaf pada i'lannya, atau pada terang-terangan, berbeza dia pada sir dia. Atau fa in qalafa al-i'lanu sirran, i'lanu jadi fa'il. Kalau berbeza pada terang-terangannya dengan diam-diam dia, fama lahu ala sa'ihi fadlun, maka tidak ada padanya kemuliaan pada perjalanannya menuju Allah, siwal kaddi wal ana, melainkan hanya kedukacitaan dan juga kehinaan sahaja semata-mata. Tidak akan dapat apa-apa kebaikan. Jadi yang benar ini perlu kepada sidqun pada sir wal adan. Pada diam-diam kita dalam sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan depan orang ramai. Nah, itu kata nasihat kepada kita semua. Nah, kepada diri kita sendiri. Nah, ada seorang ulama kata apa? Jangan kamu bermusuh dengan syaitan di depan orang, tapi berteman dengan dia ketika bersendirian. Maksudnya kamu tidak sidqun lagi pada waktu itu. Tamam? Jadi sidqun ini perlu kepada semua keadaan. Benar dalam semua keadaan. Maka moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sifat sidqun, benar, dan akan dikurniakan dengan perkara yang terbaik tadi. Bila mana kita benar, maka kita akan termasuk di kalangan orang-orang yang disebut minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Jadi kerana ini pujian yang Allah Ta'ala berikan, kerana sifat benar tadi dikhususkan kepada rijal minal mu'minin. Maksudnya di kalangan mukminin yang ramai, dia seperti piramid tau. Kita nak faham macam piramid. Maksudnya piramid dia macam ni bentuk dia. Dia ada kelompok yang mana peringkat yang bawah sekali muslimin. Atau kita gambarkan dengan dia peringkat muslimin. Umum muslimin begitu. Naik peringkat sikit mukmin. Naik lagi peringkat sikit adalah orang yang ada peringkat dia naik sikit. Naik sikit sampai hujung sekali ada seorang saja. Itu dipanggil qutbul aqtab. Maksudnya sampai kepada peringkat wali qutbul aqtab. Seperti yang disebutkan kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Katanya Imam Nawawi wafat kerana tidak mampu tertanggung dengan pangkatnya qutbul aqtab. Wafat dia, umur 45 tahun meninggal. Kerana tak tertanggung dengan beratnya tanggungjawab ketika menanggung peringkat dan juga pangkat sebagai qutbul aqtab. Bukan senang. Kerana dia telah melalui semua maqamatid din. Baru boleh sampai peringkat tu. Hatta Siddiq, perkataan sidqun ni pun punya peringkat. Dan setiap orang kemungkinan dia boleh sampai kepada peringkat sidqun, tapi sidqun pada satu sudut saja. Sebab sidqun saja ada 6 sudut, 6 peringkat. Tadi kita sebutkan, ada orang mungkin dia sidqun fil qaul, tapi nak sidqun fil amal mungkin tak dapat lagi. Tapi dia dah dapat dah pada peringkat sidqun fil qaul. Kurang-kurangnya tu dulu kita kena beramai. Ini ceramah pun tipu orang. Tak mengaji sungguh-sungguh mengaku mengaji. Tak mengaku pun tak pernah mengaji pun dengan guru sekian-sekian, mengaku kata mengaji dengan guru sekian-sekian. Tu pun dah tipu lah. Nampak? Tu tak kira lagi tipu sijil. Tak kira lagi tipu umat. Tu tak kira lagi kerja ceramah aja nak menipu. Pantang ceramah tipu. Kita ni kalau nasihat pada diri saya sendirilah. Kalau kita nak bercerita, kalau boleh lah. Cerita apa yang kita nak cerita pun, kalau boleh cari cerita yang betul.
Cerita banyak, cerita lawak pun banyak. Ada ustaz-ustaz dia, kita pun suka cerita lawak dalam majlis, dalam pengajian. Nak bagi jemaah tidak boring dan sebagainya. Cari cerita yang benar. Tapi cerita tu lawak. Lawak yang benar. Nabi SAW lawak. Tapi lawak Nabi benar. Dan sahabat tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kamu bercanda dengan kami ya Rasulullah. Kami melawak dengan kami ya Rasulullah. Ya. Melainkan lawakku semuanya benar. Tengok, semua balik kepada benar. Sebab kebanyakan lawak tipu. Lawak suka tipu. Dia akan buat reka cerita. Dia cerita nak bagi orang seronok dengar pada waktu tu. Jangan, kalau boleh jangan latih diri kita macam tu. Kerana nanti akan jadi terbiasa. Betul orang tua-tua kata tu. Siakap senohong gelama ikan duri. Cakap bohong lama-lama jadi pencuri. Kata saya tak curi tak? Curi duit rakyat. Curi duit apa ni umat dekat masjid. Kata nak buat pondok tak buat. Tiang pun tak ada. Duk beli kereta je baru. Tiang tak ada. Masjid tak buat. Umat bagi kerana apa? Percayalah kok ustaz boleh buat sungguh. Tak, rupanya tak pun. Tipu. Tu tak kira lagi yang tak reti tapi nak mengajar. Tu lagi masalah. Apa masalahnya kalau kita bercakap kata kita tak reti? Dan apa masalahnya jangan bercakap lagi? Pergi mengaji dulu. Duduk dengan guru dulu, sabar Ustaz. Kerana nak latih sifat sidqun ni bukan senang. Bukan hanya jumpa seorang guru, bagi tahu kat guru tu, Syekh boleh tak saya nak ceramah lepas ni? Betul-betul guru tu bagi izin kat dia, dia tahu. Saya dah dapat izin. Jumpa sekali mungkin Syekh tu pun segan. Nak kata tak boleh lagi, nampak sedih sangat pula. Kok jadi lepas ni jadi Wahabi terus. Ya. Tak apalah, bagi lah. Bagi sedah tu. Dia punya corner tu sampai baring, tak bangkit-bangkit lah. Sepatutnya kena ada masa. Masa untuk kita pergi mengaji. Masa untuk kita pergi menuntut ilmu agama Allah Ta'ala. Khususnya orang-orang muda yang masih lagi muda sangat ni untuk nak mengajak dan sebagainya. Pergi mengaji. Tak salah untuk mengajak, tak ada masalah. Tapi bagi ada kemampuan. Dan bagi sampai kepada peringkat yang sepatutnya. Kita bukan melarang orang untuk nak berdakwah. Dakwah syai'. Ta'lim syai' akhar. Dakwah ni satu benda. Dakwah tak semestinya dengan depan kamera. Dakwah ni cukup pergi kat kedai gunting rambut pun boleh dakwah. Kita gunting dakwah pada. Gunting rambut dengan Hindu. Hindu tolong gunting rambut kita. Bila dia nak gunting belah kiri, kita kata jangan kiri, mula kanan dulu. Ni, gunting belah kanan dulu. Sebab apa? Sebab Nabi saya, Nabi kita. Jangan Nabi saya. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh mula belah kanan dulu. Ingat, kalau you nak gunting rambut orang Islam, mula kanan dulu. Jangan mula kiri. Abang ada. Dakwah dah tu. Dakwah. Tak perlu buat live. Tak payah mu buat live. Saya nak dakwah kat ni. Tukang gunting rambut ni. Tak payah. Tapi dah, dia kena dakwah ni, dia kena duduk depan cermin. Dia depan cermin, depan kamera. Nak pakai macam Tok Guru. Lepas tu buah selempang sikit sampai dua. Belah ni satu, buah ni satu. Lepas tu gantung pula kat belakang. Selempang gantung satu lagi. Nak abang atas ada 3. Selempang dia. Lepas tu baca kitab. Baris tunggang terbalik. Teramuk aduk. Syarah ikut dan. Last sekali, lingkup. Hak bawah pula tak arti. Boleh. Masya Allah. Tabarakallah. Ahsanul khaliqin. Habis. Dia kali lingkup terbang dengan tu. Sabar. Karena nak dapat sifat sidqun ni bukan benda yang senang. Sidqun fil qaul, sidqun fil amal. Kamu penuntut ilmu, tuntut ilmu betul-betul. Sungguh-sungguh dalam tuntut ilmu. Sampai waktunya nanti tanpa kita minta, Allah Taala akan bagi kepada kita insya-Allah. Tanpa kita minta. Tak perlu kita nak angkat diri kita. Allah Taala akan angkat kita insya-Allah. Tak perlu kita nak perkenalkan diri kita sangat-sangat. Allah Taala akan perkenalkan kita. Kalau kita niat benar kerana Allah Ta'ala. Tapi jangan pula kita buat ni sungguh-sungguh saya nak benar ni kerana nak bagi Allah Ta'ala angkat saya. Hujung sekali tu niat dia. Dia jadi jam juga sikit. Dia jadi macam ni. Kata apa? Seorang yang juga tidak benar. Jadi sebab tu kena jaga-jaga elok. Moga-moga Allah Ta'ala jaga niat-niat kita, jaga amalan kita, jaga hati kita. Dan insya-Allah minggu depan kita akan bahas pula berkenaan dengan tasdik. Saya cadang hari ini nak bahas 2. Sidqun dengan tasdik.
Tapi jadi cukup sidqun saja. Kita tak tahulah bila kitab ni nak habis. Kitab ni hanya 21 bait saja. 21 bait. Tapi dikarang dan dibahas oleh Al-Imam Ma'ul Ainain dengan perbahasan yang mendalam. Pada setiap perkataan tadi ada maksud dan juga ada perbahasan dia yang perlu untuk kita ikuti dengan satu persatu turutannya. InsyaAllah rezeki dan peluang kita akan bertemu lagi selepas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah dan juga warga Matis dan seluruh yang mendengar kajian kita pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kebaikan kepada Matis dan juga mudirnya dan seluruh para guru dan para muridnya. Dan moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita dengan ikhlas dan juga berterusan dengan amal dan sentiasa dalam keadaan sidqun, benar pada ucapan kita, amal kita dan seluruh apa yang kita lakukan ini kita niatkan kerana Allah dan kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ada rezeki dan peluang kita akan bertemu pada hari Sabtu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman wa wasi' rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah minal muqarrabin ya katsiran nawal wa hasanan fi 'ali qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal. Falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.